A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung kelas tadabbur kita setelah bercuti lebih kurang 2 minggu. Malam ni insyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 401-40. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Cerita ayat lepas ialah berkenaan dengan peperangan Uhud. Kemudian Allah sebut sifat-sifat orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan balasannya. Kemudian Allah sebut sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan berubah, iaitu sesiapa yang beriman kepada Allah akan mendapat balasannya sama ada di dunia ataupun di akhirat, dan sesiapa yang kufur dan syirik kepada Allah juga akan mendapat balasannya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita tengok pengajaran ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu ketetapan-ketetapan yang Allah telah tetapkan, iaitu umat-umat dahulu yang kufur kepada Allah telah dibinasakan oleh Allah. Maka berjalanlah di atas muka bumi dengan tujuan untuk perhati dan memikirkan bagaimana hebatnya Allah membinasakan mereka yang berdusta kepada ayat-ayat Allah. Pengajarannya, pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kekufuran dan dosa-dosa mereka. Dan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, ayat ini memberi hiburan. Ayat ini memberi hiburan kepada orang-orang yang beriman di satu sudut dan memberi amaran dengan azab Allah di sudut yang lain.
Hiburannya ialah Allah akan sentiasa memberi pertolongannya kepada orang yang beriman. Dan amarannya ialah Allah akan membinasakan sesiapa yang kufur kepada Allah. Pengajaran ketiga, Islam menggalakkan umatnya agar berjalan di atas muka bumi dengan tujuan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuklah bagaimana kehebatan Allah membinasakan umat-umat terdahulu yang kuat dan perkasa hanya dengan makhluknya yang kecil. Seperti air, angin, dan lain-lain. Yang keempat, kesudahan mereka yang berdusta kepada Allah dan Rasul, kesudahan mereka yang berdusta kepada Allah dan Rasul adalah sangat berat dan menyeksakan. Maka elakkan daripada melakukan pendustaan kepada Allah dan Rasul. Ayat 138. Haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah, iaitu Al-Quran, keterangan untuk semua manusia dan petunjuk serta peringatan untuk orang yang bertakwa. Pengajarannya pertama, Quran adalah satu penerangan yang jelas untuk semua manusia dalam semua perkara. Sebagaimana juga disebut dalam surah An-Nahl ayat 89. Yang kedua, Al-Quran sepatutnya disampaikan
kepada semua manusia, termasuk orang yang bukan Islam. Kerana ia adalah sumber hidayat untuk orang beriman dan kafir. Yang ketiga, hanya orang yang bertakwa kepada Allah sahaja yang akan mendapat manfaat daripada Al-Quran. Hanya orang yang bertakwa kepada Allah sahaja yang akan mendapat manfaat daripada Al-Quran. Yang keempat, sesiapa yang tidak mendapat manfaat dan pengajaran daripada Al-Quran, hendaklah dia menuduh dirinya bahawa dia belum bertakwa kepada Allah. Kerana yang mengambil manfaat daripada Al-Quran hanyalah orang yang bertakwa. Yang kelima, setiap kali bertambahnya takwa seseorang, maka bertambahlah petunjuk dan peringatan yang didapati olehnya daripada Al-Quran. Yang ke-7, yang ke-6, semakin jauh manusia daripada sifat takwa, maka semakin jauhlah dia daripada petunjuk dan peringatan Al-Quran. Okey, ayat seterusnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin. Janganlah kamu rasa lemah dan rasa takut, dan janganlah kamu rasa sedih bila kamu kalah ataupun hampir kalah dalam peperangan Uhud, kerana kamu adalah kaum yang al-a'lau, yang maha tinggi, sekiranya kamu beriman. Pengajarannya, pertama, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman daripada merasa lemah untuk menghadapi masa depan di dunia,
dan dari rasa sedih terhadap apa yang telah lepas. Jadi apa hukum kita rasa sedih terhadap apa yang telah lepas? Apa hukum dia? Allah kata wala tahzanu, jangan kamu sedih. Mana hukumnya adalah haram. Haram. Sebab apa haram? Sebab dia bercanggah dengan syarak, iaitu bercanggah dengan perintah Allah. Allah kata jangan sedih. Yang kedua, bercanggah dengan akal. Bercanggah dengan akal iaitu kalau kita sedih beberapa bulan, beberapa tahun sekalipun, dia tak boleh mengubah apa yang telah lepas. Jadi tak masuk akal. Semua. Kalau kereta kita rosak kan, dilanggar, itu buat apa tu? Dunia ke agama? Jadi kalau kita sedih 3 hari 3 malam, kereta tu jadi baik tak? Tak. Positif. Okey, yang kedua. Wajib ke atas orang beriman sentiasa merasa kuat dan tidak ada sifat penakut kerana apabila manusia merasai dirinya lemah dan takut, maka ia akan terlepas kebaikan yang sangat banyak. Takut nak bercakap, rugi kan? Tak dapat pahala. Cakap benda yang baik, takut nak ke depan. Okey, yang ketiga. Umat Islam sentiasa tinggi dan mulia dengan syarat ia sentiasa beriman kepada Allah. Yang keempat, umat Islam akan menjadi lemah dan hina kerana tidak beriman sepenuhnya kepada Allah. Yang keenam. Yang kelima. Semakin meningkat iman seseorang, semakin bertambah ketinggian dan kemuliaannya. Dan semakin lemah iman seseorang, semakin rendah kedudukannya dan semakin hina. Okey, habis lah.
Okey, ayat malam ni kaitan dengan ayat yang lepas, dia masih berkenaan dengan peperangan Uhud. Bagaimana Allah menimpa musibah kepada orang yang beriman sebagai pengajaran dan sebagai pendidikan kepada orang beriman di atas kesilapan mereka, iaitu mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. In sekiranya. Jadi malam ni saya masih menulis dengan marker. Nak habiskan marker yang ada ni. InsyaAllah dalam masa seminggu, 2 minggu, kita tak pakai marker dah, insyaAllah. Okey, sekiranya yamsaskum. Apa dia? Yamsas, menyentuh. Asalnya masa yamusu. Menyentuh. Tapi kita terjemah di sini menimpa. Menimpa kepada kamu qarhun. Qarhun apa dia? Qarhun ada dua bacaan, ada dua kiraat. Pertama qarhun bari atas, yang kedua qurhun bari depan. Dua-dua kiraat yang sahih. Maknanya ada pendapat mengatakan maknanya sama, iaitu luka ataupun cedera. Tapi ada membezakan, ada ulama tafsir membezakan. Kalau ka bari atas, qarhun, makna dia sakit, luka. Kalau qurhun, makna dia luka, cedera. Jadi hanya beza dengan baris qarhun dengan qurhun. Kalau qarhun makna dia rasa sakit daripada luka. Kalau qurhun makna dia cedera ataupun luka. Sebenarnya ada kaitan tak? Ada kaitan. Sebab perkataan yang sama. Sakit tu disebabkan luka, dan bila luka rasa sakit. Okey, sekiranya menimpa kepada kamu, diterjemah apa tu? Luka ataupun cedera lah. Faqad, maka sesungguhnya masa telah menimpa kepada kaum qarhun, luka ataupun cedera, misluhu, sepertinya. Apa maksud ni? Kalau kamu ni orang beriman, ditimpa kecederaan, luka, musibah, maka kaum ni iaitu orang musyrikin juga ditimpa cedera ataupun luka yang misluhu, sepertinya. Apa maksud ayat ni? Sama-sama kena. Apa dia ni? Kenapa ni? Kamu ditimpa kecederaan ataupun musibah dalam peperangan Uhud. Maka kaum iaitu musyrikin juga ditimpa kecederaan yang seumpamanya dalam peperangan Badar. Okay. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau kamu cedera, mereka pun cedera. Apa message? Kita dah tahu kan? Orang musyrikin pun cedera. Bahkan kalau ikut ayat 165 dan kisah dalam peperangan Badar, orang musyrikin cedera ataupun ditimpa 2 kali ganda musibah dibanding dengan orang beriman dalam peperangan Uhud. Kan? Macam mana? Kalau peperangan Badar,
Orang musyrikin mati berapa orang? 70. Terbunuh. Campur 70 ditawan. Tawan. Ini bunuh. Tapi dalam peperangan Uhud, tentera Islam mati syahid 70, ditawan tak ada. Jadi yang menimpa orang musyrikin dalam peperangan Badar 2 kali ganda daripada apa yang menimpa orang beriman dalam peperangan Uhud. Kan? Jadi apa yang Allah nak bagi itu dalam ayat ni? Kamu cedera, mereka pun cedera. Apa dia? Jangan? Kenapa tak perlu sedih? Jadi apa sebenarnya Allah nak hiburkan hati orang beriman? Apa hiburannya? Orang tengah cedera, macam mana cara kita nak hiburkan orang tengah cedera? Cara kita mungkin kita kata apa? Orang lain lebih teruk lagi kan? Macam mana kita boleh terhibur bila dengar berita orang lain pun cedera? Macam mana tu? Dia beza tak kalau kita seorang kat dunia ni, kita seorang je miskin, dengan satu lagi keadaan ramai yang miskin sama dengan kita? Beza tak perasaan kita? Beza. Kenapa beza? Sebab bila ada yang sama-sama miskin bersama kita, meringankan bebanan kita. Oh, rupa-rupanya bukan aku seorang, yang lain pun cedera. Kenapa aku nak sedih? Bukan aku seorang pun, kan? Jadi dengan Allah ingatkan, orang musyrikin juga cedera macam kamu. Kenapa kamu nak sedih? Bukan kamu seorang. Bahkan yang menimpa orang musyrikin 2 kali ganda, kamu ringan sikit. Sebab tu ada penyair terkenal di zaman jahilah, kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Perempuan. Nama dia Khansa. Masa jahiliah, abang dia yang dia paling sayang, iaitu Sakhrun, mati. Jadi dia menangis. Keluar pagi, pergi duduk atas bukit menangis kat Mekah. Sampai maghrib dia balik. Setiap hari. Antara kata-kata syair dia apa dia? Dia kata, laula kasratul bakina ala anfusihim laqataltu nafsi. Kalau tak ada orang sekeliling aku yang menangis, pasti aku akan bunuh diri. Aku menangis sebab abang aku mati. Tapi orang lain pun menangis juga. Ada masalah juga. Kalau bukan kerana orang lain menangis bersama aku dah bunuh diri. Faham? Apa maksud dia? Kalau aku seorang menanggung musibah tu, aku tak tahan. Aku akan bunuh diri. Tapi sebab musibah tu dikongsi bersama, meringankan bebanan. Boleh faham? Ini Khansa ni, ketika dia jahiliah, abang dia mati. Tapi bila dia masuk Islam, 4 orang anak lelakinya mati, langsung tak menangis. Yang tadi abang menangis. Yang ni anak 4 orang lelaki semua mati syahid, setitik air mata pun tak keluar. Apa yang membezakannya? Sebab dia beriman. Bila dia beriman, anak dia 4 orang walaupun hilang, tapi terus ke syurga. Kenapa nak menangis? Tapi abang dia mati, dia menangis sebab apa? Sebab dia jahil. Okey, jadi jangan sedih. Begitu juga bila kita cedera ke, aksiden ke, kereta rosak ke, jangan sedihlah. Sebab cedera kita sama tak dengan cedera para sahabat dalam peperangan Uhud? Sama tak? Jadi jangan lebih-lebih pula lah, kan? Cerita tu macam nak gerak, kan? Okey. Kemudian Allah kata watilka. Okey, di sini yamsaskum fa'al, kalau belajar bahasa Arab berapa minggu tinggal? Yamsaskum fa'al mudhari' kan? Masa mati kan? Kenapa Allah tu bezakan? Yang ni untuk orang beriman Allah guna fa'al mudhari', untuk orang musyrikin Allah guna fa'al madhi. Fa'al mudhari' menunjukkan apa?
Sentiasa ataupun sedang. Fi'il madhi menunjukkan telah lepas. Jadi seorang kenapa untuk orang beriman Allah guna fi'il mudhari', untuk orang musyrikin Allah guna fi'il madhi. Apa dia? Betul. Allah guna untuk orang beriman fi'il mudhari' sebab ini cerita peperangan Uhud baru berlaku. Dan cerita orang musyrikin ditimpa musibah dalam peperangan Badar. Bila ni? Setahun yang lepas. Benda dah lepas Allah guna fi'il madhi. Benda sedang ataupun baru berlaku Allah guna fi'il mudhari'. Okey, wa tilkal ayyam, dan tilka apa dia? Demikian itulah ayyam, hari-hari, nudawiluha. Apa makna nudawiluha? Kami gilirkan ataupun kami tukar-tukar. Kami tukar ganti. Ya, bainan nas, di antara manusia. Okey, apa maksud ni? Begitulah hari-hari kami tukarkan, kami gilirkan di antara sesama manusia. Gilir apa tu? Mana sekali orang musyrikin kalah, sekali orang beriman kalah. Itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Kenapa? Kenapa Allah jadikan orang beriman pun ada kalah? Sepatut orang beriman pada Allah sentiasa menang kan? Sepatut Allah bagi menang selalu. Kenapa? Untuk apa? Jawapannya ayat seterusnya. Waliya'lama, dan untuk ya'lama, Allah mengetahui, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi Allah tukarkan, sekejap orang Islam menang, sekejap orang Islam kalah, sekejap orang kafir menang, sekejap orang kafir. Dan sebenarnya ujian ni bukan dalam peperangan je. Sekejap Allah bagi orang tu miskin, sekejap Allah bagi kaya, sekejap orang bagi sihat, sekejap Allah bagi sakit. Begitulah. Sebab tu ada pepatah mengatakan pada baqaul hal minal mahal. Baqaul hal minal mahal. Apa makna dia? Kekal satu keadaan adalah satu perkara yang mustahil. Boleh faham? Kaya sentiasa mustahil. Miskin sentiasa mustahil. Sihat sentiasa mustahil. Sakit sentiasa. Ada orang sakit 50 tahun daripada mula lahir sampai mati. Tak ada. Boleh faham? Yang kekalnya di bila ni? Di akhirat. Kalau kamu nak sihat selama-lama, bukan di sini. Kalau kamu nak mewah kaya selama-lama, di akhirat. Kamu nak muda selama-lama, di akhirat. Kat dunia, mustahil. Ayat ni hiburan ke ataupun rasa frust? Hiburan. Kenapa? Kenapa? Kenapa terhibur? Ini bukan duit ni. Kenapa terhibur? Terhibur ialah bila kita sakit, kita membaca ayat ni. Sakit aku tak akan kekal, kenapa aku nak sedih? Mustahil sakit aku akan kekal. Satu masa mesti ada sihat. Inna ma'al usri yusra. Jadi kita terhibur.
Okey. Jadi Allah tukarkan keadaan manusia, sekejap menang, sekejap kalah, sekejap kaya, sekejap miskin, sekejap sakit, sekejap sihat. Apa tujuan utama? Pertama, untuk Allah mengetahui siapa orang yang beriman. Soalan dia, sebelum Allah uji, Allah dah tahu tak orang tu beriman ataupun munafik? Tahu. Jadi kenapa Allah kata untuk Allah tahu, sedangkan Allah dah tahu? Ha? Jadi untuk manusia tahu ke untuk Allah tahu? Tu Allah tu. Untuk Allah tahu, bukan untuk manusia tahu. Sebenarnya kita tahu tak kita ni ada sifat munafik ke tak? Tahu. Allah pun tahu kan? Jadi apa maksud untuk Allah tahu sedangkan Allah dah memang tahu? Maksudnya ilmu Allah ni ada dua. Satu, ilmu azali. Yang kedua, ilmu zuhur. Ilmu zuhur ataupun wujud. Pertama, ilmu Allah yang sejak azali. Sebelum kita dicipta, Allah dah tahu. Kita bila hidup akan pilih apa? Kerja apa? Mati bila dan di mana? Allah dah tahu. Itu ilmu azali. Sebelum Allah cipta kita. Tapi bila Allah cipta dan kita betul-betul buat, dia panggil ilmu itu adalah ilmu zuhur, iaitu ilmu yang zahir dalam bentuk perbuatan. Apa beza dua ni? Ilmu azali tidak ada dosa dan pahala. Sebab belum berlaku. Kan? Macam anak kita yang belum lahir akan mengumpat masa dia besar. Allah dah tahu, tapi masa tu Allah tahu anak kita yang belum lahir berdosa tak? Tak. Sebab belum berlaku. Yang kedua, ilmu zuhur. Ini melibatkan dosa dan pahala. Sebab dah berlaku. Boleh? Jadi yang Allah menukar ganti keadaan manusia supaya Allah tahu. Ilmu yang mana ni? Ilmu azali ke ilmu zuhur? Zuhur. Ilmu ni melibatkan dosa dan pahala. Boleh? Allah dah tahu tak dalam peperangan Uhud, Abdullah bin Ubay dengan kumpulan dia 300 akan tarik diri. Allah dah tahu tak? Tahu. Sejak bila Allah tahu? Sejak azali lagi. Sebelum Allah cipta Abdullah bin Ubay lagi. Sebelum dunia ni ada lagi. Tapi masa tu Abdullah bin Ubay berdosa tak? Tak. Bila dia berdosa? Setelah Allah utuskan Nabi supaya pergi berperang, dan di separuh jalan Abdullah bin Ubay tarik diri. Masa tu Allah tahulah. Pada ilmu zahir, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang berdusta, munafik. Jadi Allah tahu hasil daripada apa dah? Ujian. Ni kita rasa kita beriman ni, kan? Tapi Allah tahu tak bila kita ditimpa musibah, kita betul-betul beriman ataupun berdusta? Allah dah tahu tak? Tahu. Kita tahu tak? Tak tahu. Sebab tu berapa ramai yang solat, berapa ramai yang puasa, lepas raya je habis. Ringkuk. Kan? Kita tak tahu. Tak boleh beza kan? Maksudnya kalau ilmu azali Allah tetapkan sesuatu, tapi ilmu zuhur terjadi yang lain boleh. Oh, tak ada. Ilmu zuhur mesti selari dengan azali. Dia tak berubah. Kalau berubah, makna Allah tak tepatlah bacaan dia, kan? Ilmu kita mungkin kita jangka minggu depan berlaku macam ni, kan? Tengok-tengok tak berlaku. Itu ilmu kita. Ilmu kita mungkin tepat, mungkin tak. Okey. Yang kedua, wa yattakhiza. Dan maktub kepada ya'lama, dan supaya yattakhiza ni mengambil, tapi dalam konteks ayat ni memilih, yastafi. Dan supaya dia, iaitu Allah, memilih.
minkum, dari kalangan kamu, syuhada, para syahid. Apa makna ni? Jadi Allah menukarkan keadaan manusia, sekejap menang, sekejap salah, kalah. Tujuan pertama untuk Allah pastikan kamu ni manusia betul-betul beriman ataupun berpura-pura. Tujuan kedua, untuk Allah memilih siapa yang layak syahid. Bila sebut syahid, apa proses dia? Matilah. Jadi Allah pilih untuk mati dalam peperangan. Bila Allah pilih menunjukkan apa? Mulialah, special, orang yang special. Boleh? Jadi salah satu tujuan peperangan ialah untuk Allah memilih dan mengangkat darjah seseorang. Salah satunya dengan cara mati syahid. Berapa ramai yang mati syahid dalam peperangan Uhud? 70. Allah pilih. Sebab itulah ketua para syuhada siapa? Hamzah, yang mati dalam peperangan apa? Peperangan Uhud. Dalam banyak peperangan yang berlaku sejak Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad, Hamzah jadi ketua. Ketua para syuhada dan mati dalam peperangan Uhud. Sebab apa? Sebab Allah pilih manusia terpilih. Waktu bila kita pergi makam syuhada di dekat apa ni, Jabal Uhud kan, ada apa kat situ? Bila saya tengokkan kubur syuhada, ada apa kat situ? Di kubur-kubur para syuhada tu, ada tak batu nisan ke, kepuk ke, binaan ada kan? Tak ada kan? Tapi dia lah paling mulia, ketua para syuhada. Tapi kuburnya biasa. Yang mak ayah kita, nenek moyang kita bukan mati syahid dalam peperangan pun. Tapi tengok kubur tu macam kubur diraja. Meriah kan? Meriah. Jadi ni, kalau nak bina apa-apa dalam kubur, ingat kubur ni ketua syahid. Kosong je. Tapi dia paling mulia. Mati yang paling mulia. Wallahu dan Allah la yuhibbu, tidak yuhibbu, tidak suka ataupun tidak mencintai orang-orang yang zalim. Okey, siapa yang zalim ni? Yang Allah tak suka ni? Kalau orang yang zalim pada diri sendiri, tapi dalam konteks ayat ni siapa? Siapa? Dalam konteks cerita peperangan Uhud ni, orang yang tak hadir dalam peperangan ataupun orang yang ponting dalam peperangan, mereka tak adalah zalim pada diri sendiri. Abdullah bin Ubay dan kumpulan dia. Sebab itulah yang ponting dalam peperangan, apa hukum dia dalam Islam? Dosa besar. Antara 7 dosa besar kan az-zahfu, az-zahfu minal harb, lari daripada peperangan, satu dosa besar. Jadi siapa lari daripada peperangan ialah orang yang zalim dan Allah tidak mencintai mereka. Sebab ada 3 orang sahabat Nabi yang ponting dalam peperangan apa? Tabuk kan? Apa Allah hukum dia? Nabi arahkan semua sahabat jangan bercakap, jangan bagi salam, jangan jawab salam selama 50 hari. Itu menunjukkan dosa sangat besar, tak hadir dalam peperangan. Okey. Kemudian Allah sebut lagi, hidup adalah tilkal ayyamu nudawiluha. Dan Allah guna nudawiluha, fi'il apa tu? Nudawiluha. Daripada dawala yudawilu. Fi'il apa? Nudawilu. Fi'il apa? Nudawilu. Fi'il
Okey, kenapa Allah guna fi'il mudhari'? Menunjukkan apa? Ha? Proses perubahan daripada musibah kepada nikmat, daripada nikmat kepada musibah adalah sentiasa. Bukan bermusim. Satu. Yang kedua, Allah guna na. Na ni menunjukkan apa? Kami. Apa pengajarannya? Dia kami ni dalam masyarakat ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai. Yang kedua, menunjukkan Allah satukan. Kenapa Allah guna nun? Sebab tu Allah guna apa? Kalau aku pada udawilu. Ani aku. Na ni kami. Allah satu tapi Allah guna na. Sebab kami dalam masyarakat dua maksud. Pertama menunjukkan ramai. Yang kedua menunjukkan ta'zim, kebesaran Allah. Jadi Allah guna kami, Allah nak begitu hebatnya Tuhan, Allah boleh tukar 24 jam. Bahkan setiap saat Allah boleh tukar keadaan manusia. Pagi beriman, petang kufur. Pagi sihat, petang sakit. Pagi miskin, petang kaya. Itu kebesaran dan kehebatan Allah. Nudawilu. Okey. Kemudian satu lagi Allah beritahu hikmah. Nudawilu, satu untuk Allah pastikan siapa benar-benar beriman dan siapa yang berpura-pura. Yang kedua, melalui peperangan Allah nak pilih siapa yang layak mati syahid. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi bila sebut peperangan, mereka beralasan ke ataupun berlomba? Kenapa mereka berlomba? Sedangkan bila sebut peperangan makna matilah. Tinggal dunia, tinggal anak, tinggal isteri, tinggal bisnes. Tapi kenapa mereka berlomba? Sebab mereka nampak yang mereka tinggal tu adalah yang sementara. Dan yang mereka akan dapat adalah yang kekal abadi. Jadi yang masuk dalam kepala mereka apa? Yang kekal. Bila masuk dalam kepala mereka yang kekal, dunia ni senang je mereka tinggal. Berbeza dengan kita. Kita dalam kepala kita ada apa? Dunia kan? Sebab itulah nak, tak payahlah mati syahid kan? Tak payah mati syahid. Kadang-kadang nak pergi berdakwah pun fikir 10 kali. Walaupun balik semula tu, jumpa lagi anak isteri. Tapi sebab tertipu dengan dunia, kita tak nampak nikmat berdakwah. Boleh Kita biasa dengar tak bagaimana sahabat Nabi berlomba untuk pergi berperangan, sama ada budak ataupun orang tua yang tempang. Banyak tak kita dengar kisah mereka? Antaranya kalau budak siapa? Siapa dia? Ibnu Umar. Ibnu Umar dia nak pergi berperang, masa tu dia belum balik, tapi Nabi tak bagi pergi. Tak, yang ni belum balik, Nabi tak bagi, dia merayu pada Nabi, dia menangis dan Nabi benarkan dan mati syahid. Siapa nama sahabat tu? Saya ingat kisah budak ni saya dah sebut 4 atau 5 kali lah. Tak ingat Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas termasuk yang mati dalam peperangan Badar. Umur dia masih remaja, dia menyusup masuk dalam barisan tentera Islam sebab dia nak mengelak daripada Nabi melihatnya. Bila abang dia Sa'ad bin Abi Waqqas nampak, dia kata, kenapa kamu menyusup masuk? Dia kata, aku takut dilihat oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah nampak, dia tak akan benarkan aku pergi sebab aku di bawah umur. Sampai tahap tu. Tapi akhirnya Rasulullah nampak dan Rasulullah kata, balik rumah. Kamu PNR boleh ambil lagi. Maka kata Umair, okey tak? Bila Nabi tak benar, dia pergi berperang. Tak, dia merayu pada Nabi, dia menangis. Izinkan aku untuk mendapat syahid. Nabi ni hati lembut.
Bila tengok budak menangis, Nabi pun benarkan. Dan akhirnya dia mati syahid. Umur 14 atau 13. Saya ada tengok video yang saya rakam dengan budak buta di Turki. Ada tengok? Tengok kan? Berapa umur dia? Ha? 13 tahun. 13 tahun buta tapi boleh hafal Quran 30 juzuk. Lancar. Saya tebuk je ayat apa, lancar je. Dengan sebutan makhrajnya, dengan lancarnya. Saya tanya dia, masa saya interview, saya akan buat video tu. Saya tanya, tahu tak dia hafal daripada mana? Kita kalau celak ni, kita tengok di mazhab kan. Dia buta, dia tengok kat mana? Dia mendengar. Sama ada kakak dia yang baca ataupun dia dengar daripada MP3. Ataupun dia mendengar daripada handphone. Dia dengar, dia hafal. Dia tak masuk mahat tahfiz. Dia hafal di masjid dan di rumah dengan kakak dia. 13 tahun, habis 30 juzuk. Saya tanya dia, nak tak kalau Allah pulangkan mata kamu dapat lihat? Jawapan yang sangat mengejutkan. Dia kata apa? Dia tak nak. Dia mata dia, nampak tak dia ada balut sebelah kan? Itu dia akan operate, tapi bukan nak melihat. Tapi ada masuk air dan ada penyakit dia kena operate, bukan untuk melihat. Bila saya tanya, nak tak Allah pulangkan pandangan mata kamu untuk kamu melihat? Nikmat tak dapat melihat. Ya. Dia buta ni tak nampak apa, tak nampak beza. Orang tu cantik ke, buruk ke, warna apa kan? Ha? Kita hias rumah sebab apa? Sebab kita nampak. Dia ni buta macam duduk dalam gelap, tak tahu beza. Tapi bila saya tanya, dia kata tak nak. Saya tanya kenapa tak nak berdoa pada Allah supaya Allah pulangkan pandangan mata kamu. Dia kata sebab aku nak syurga. Kenapa nak syurga dengan buta? Kan saya tanya, kan ramai orang yang celak, sahabat Nabi dapat syurga juga. Jadi kamu kalau dapat celak pun dapat, syurga pun dapat. Kenapa tak nak celak? Dia jawab apa? Dia baca hadis, dia hafal hadis. Dia kata satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi, iza ibtalaitu abdi bihabibataini fasabara maksud dia hadis kudusi riwayat Bukhari. Iza ibtalaitu, kata Allah, apabila aku telah menguji abdi hambaku bihabibataini, dua kekasih. Siapa ni? Mata. Mata ni macam kekasih, betul tak? Sebab kalau tanpa mata tak boleh tengok kekasih. Kita yang tak berkenan pada isteri sebab kita tengok kan. Jadi apabila aku telah menguji hambaku dengan kehilangan dua mata yang disayanginya, fasabara, dia sabar. Maka Allah kata, awatu, aku akan gantinya dengan sebab dia sabar di atas kehilangan dua mata, aku akan ganti dengan syurga. Ini jawapan budak ni. Nak celak tak? Tak nak. Sebab apa aku nak syurga? Kenapa? Sebab Allah dah beritahu dalam hadis ni, dia baca hadis ni, dia ingat hadis ni. Saya pun terkejut. Allah hilang dua mataku dan aku sabar, Allah ganti syurga. Kenapa aku nak celak? Boleh? Kita kalau rabun sikit, pergi cek tak mata? Bukan buta, rabun je. Ataupun spek power dia kurang kan? Sebab apa? Sebab nikmat melihat tu. Okey. Jadi Allah ganti di akhirat syurga, tapi kat dunia ada tak Allah ganti? Kat dunia ada tak Allah ganti? Apa dia?
Di akhirat syurga, kat dunia apa yang Allah ganti kepada orang yang buta ni? Terang hati. Hati dia cukup terang. Dia bukan setakat hafal 30 juzuk, dia hafal lagi banyak matan bahasa Arab dan sebagainya. Saya pun tak hafal. Lancar pula tu. Itu satu nikmat yang orang yang celak tak dapat. Kita ni dah umur 50-60 kan. Bukan nak hafal 30 juzuk, nak hafal juzuk 30 tu terkial-kial. Sampai sekarang tak penuh lagi kan. Sebab apa tu? Sebab Allah bagi dua mata tapi Allah tarik nikmat lain. Okey. Kemudian wali yaumah hisab. Ini yang ketiga. Yang ketiga Allah, sebab Allah bagi ujian pada manusia dan supaya yumahhisa Allah yumahhisa ataupun tamhis. Tamhis ni makna at-tanqiyah wa takhallus minal uyub. Pembersihan. Proses pembersihan daripada segala keaiban. Dan keaiban yang paling besar bagi orang beriman apa dia? Keaiban paling besar bagi orang beriman, dosa. Jadi salah satu Allah uji manusia untuk bersihkan manusia daripada dosa, supaya Allah bersihkan allazina amanu, orang-orang beriman. Dan wayamhaqa apa dia? Yamhaqa yuhliku, dan dia membinasakan al-kafirin, orang-orang kafir. Ini berkaitan dengan peperangan Uhud lagi ni. Dengan ujian dalam peperangan Uhud, Allah bersihkan dosa-dosa orang beriman. Iaitu dengan kekalahan 70 orang mati syahid, Nabi pun cedera. Salah satu tujuan Allah nak bersihkan dosa orang beriman dan Allah nak binasakan orang kafir. Kita tahu kan dalam peperangan Uhud orang kafir tu di hujung tu menang lah, boleh dikata menang kan. Sebab tu orang Islam mati syahid 70 orang. Kalau mereka menang, kenapa Allah binasakan? Menang tapi Allah binasakan. Biasa Allah binasa bila mereka kalah kan. Dalam peperangan Badar betul Allah binasakan. Tapi ayat ni dalam konteks peperangan Uhud, macam mana mereka boleh kata menang tapi Allah kata Allah binasakan? Faham soalan? Rufian. Menang tapi bertambah dosa. Bertambah dosa. Macam mana? Dia bunuh orang Islam. Tapi dia bangga. Subhanallah. Bagi mereka menang tu adalah nikmat. Tapi di sisi Allah, dengan dia menang akan menjadikan dia semakin sombong, semakin tauhid, semakin melampau, semakin banyak buat dosa. Dengan dosa yang semakin banyak, mereka akan binasa. Mana pengajaran paling besar beda? Kadang-kadang Allah binasakan manusia dengan nikmat. Allah bagi sihat, jangan seronok dengan sihat. Kadang-kadang dengan sihatlah kamu semakin banyak buat dosa. Kadang-kadang Allah bagi kaya, jangan seronok dengan kekayaan. Kadang-kadang dengan sebab duit banyaklah dosa kamu bertambah. Cuba buka surah Ali Imran ayat 175 ke? Lagi? Tak ada ayat liyazdadu isman. Saya tengok ayat apa? Liyazdadu isman. 178. Cuba baca. Wala yahsabanna
numli lahum liyazdadu Walah, slow-slow lah. Hamba tak hafal ni. wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum adabun muhin. Okey. Cuba terjemah. Ali Imran 178 ah. Wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali, nun ni nun taukid. Jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka, mengira. Annama, sesungguhnya numli. Numli apa makna? Numli makna kami menangguh ataupun menambah lahum, bagi mereka khair. Itu adalah baik untuk diri mereka. Jangan orang-orang kafir menyangka kami panjangkan umur, kami bagi kesenangan, itu adalah khair. Jangan sangka baik. Semua, boleh kata semua orang bila sihat dia sangka baik tak? Oh, alhamdulillah saya sihat. Betul? Bukan orang kafir je. Bila kaya dia sangka baik. Alhamdulillah saya dah kaya. Jangan sangka baik. Sebab apa? Allah kata innama, sesungguhnya hanyalah numli, kami panjangkan umur mereka supaya apa? Liyazdadu, supaya mereka bertambah dosa. Panjang umur untuk bertambah dosa. Baik tak? Tak baik. Tak. Itu kat dunia. Maka di akhirat walahum azabun muhin. Bagi mereka azab yang hina. Nampak? Siapa yang suka minta panjang umur? Ha? Bangsa apa? Yahudi. Yang kedua bangsa Melayu. Panjangkan umurku kan. Kemudian bila Allah panjang umur, dia rasa apa? Khair. Alhamdulillah saya ni 3 keturunan semua umur panjang. Tak mestinya baik ah. Jangan sangka. Ini samalah. Allah bagi orang kafir macam menang dalam peperangan Uhud, tapi sebenarnya yamhaku, Allah binasakan mereka dengan kemenangan tersebut. Bila mereka menang, mereka sombong, semakin melampau, semakin banyak dosa, semakin banyak azabnya. Okey. Betul, orang beriman bila dia nak mati? Orang beriman bila dia nak mati? Orang beriman ni kalau dia tahu ketika itu amalan dia diterima, masa tu dia nak mati, bukan besok, bukan minggu depan. Kenapa? Sebab innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira yang akhir tu. Kalau yang tu diterima dan masa tu dia mati, yang tu Allah kira, yang tu dia nak mati. Buat apa kena tunggu besok? Besok mungkin Allah tak terima, kan? Okey. Pernah tak kita berdoa kepada Allah, ya Allah matilah aku ketika amal aku diterima? Ada siapa baca doa tu? Walaupun malam raya. Okey, am apa dia? Dia terjemah apa? Bahkan dia am ni ada dua. Satu makna au. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Itu makna au atau. Tapi am dalam konteks ayat ni makna dia bahkan. Tapi ada soalan. Bahkan adakah? Apa dia? Adakah patut? Istifham. Istifham ni dalam konteks ayat ni ialah istifham ingkari dan taubih. Allah nak mengingkari perbuatan siapa?
yang suka perasan dia ahli syurga. Adakah patut kamu perasan kamu ahli syurga? Yang kedua, taubih. Allah nak mencela sesiapa yang berangan-angan bahawa dia adalah syurga tapi dia tak beriman. Kalau kita bahasa kita apa dia? Muka tak malu. Solat lambat tapi perasaan ahli syurga kan? Adakah patut kamu mengira ataupun kamu menganggap antadkhulu, kamu akan masuk syurga? Walamma, waw ni wawul hal, sedangkan lama apa makna? Lama makna dia belum. Dan lama ni dalam bahasa Arab dia panggil harfu nafyin wa jazmin. Lama huruf penafian. Sebab itu terjemah dia belum kan? Dan yang kedua jazmin, dia menjazamkan fa'il selepasnya. Asal dia walamma ya'lam. Jadi terjemah sedangkan belum Allah mengetahui allazina jahadu, orang-orang yang jahadu, yang berjihad, orang-orang yang berjihad minkum, dari kalangan kamu, wa ya'lama, dan dia mengetahui, as-sabirin, orang-orang sabar. Apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak sampaikan khususnya untuk orang beriman, untuk kita? Sebab itulah ulama mengatakan tadabbur ialah bila kita baca ataupun kita belajar, kita rasa Allah sedang bercakap dengan kita. Mana kita kena fahamlah. Sekarang kita dah faham dari segi terjemahan. Tapi maksud yang tersirat apa dia? Apa yang Allah nak tegur? Surga tu adalah mahal. Bila mahal, perlukan apa pengorbanannya? Dua. Satu, jihad. Jihad saja tak cukup. Yang kedua, sabar. Kamu belum berjihad tapi dah berangan minta syurga. Syurga pula Firdaus. Ataupun kamu berjihad tapi tak ada tak yang berjihad di zaman Rasulullah tapi ahli neraka? Ada. Sebab apa? Kenapa dia bunuh diri? Tak sabar. Sebab tu Allah sebut dua. Jihad saja tak cukup, mesti ada sabar. Kadang-kadang kita bersungguh-sungguh puasa tapi tak sabar kan? Apa dia? Makanan lambat je menjerit. Saya yang datang awal, kenapa orang lain dapat dulu? Kan? Tak sabar. Okey? Jadi ayat ni menakutkan ataupun menggembirakan? Menakutkan. Kita ni dah berjihad ke ataupun banyak cakap je? Mengaku tak apa. Dia apa ni? Orang yang paling besar ganjaran pahala ialah orang yang paling banyak diuji. Siapa yang paling banyak diuji? Para Nabi lah. Sebab Nabi paling tinggi imannya. Lagi tinggi iman, lagi banyak ujian.
Dan juga Nabi sebut Allah menguji mengikut kadar iman seseorang. Jadi soalan dia, jihad ni dalam konteks apa? Tanya, iman aku setara mana? Kalau iman aku kecil, nipis, Allah tak akan uji kita dengan peperangan. Allah uji dengan apa? Handphone. Line tak clear kan? Line tak clear, pening kepala. Jerawat naik sebiji kan? 3 hari rusing. Tak boleh nak berjalan PKP, tapi tak boleh nak balik kampung. Allah uji subuh kan? Subuh 1 Syawal kan? Subuh 29 Ramadan ada lagi 1 Syawal kan? Jadi jangan risaulah orang macam kita, Allah tak akan uji dengan peperangan. Jangan minta, ya Allah bila aku nak berperang, jangan minta. Allah, Nabi kata apa? La tatamannau liqa'a adwa. Jangan kamu berangan-angan nak jumpa musuh, tapi bila berjumpa kamu kena sabar. Kenapa jangan minta? Sebab kita tak tahu bila berdepan kita pun tak sabar, cabut lari. Kan? Ustaz, bila ni saya tak sabar nak pergi berdakwah. Jangan minta. Nanti saya minta, Ustaz, saya ada hal lah. Kenapa Ustaz suruh masen ni? Jangan minta. Jadi hidup adalah ujian. Apa tujuan ujian? Keluarkan daripada ayat ni. Satu, untuk Allah nak cek kamu ni betul-betul beriman ataupun ada sifat munafik. Allah bagi sakit, Allah bagi miskin, Allah bagi musibah, macam-macam musibah. Tengok-tengok tak solat dah. Kan? Bila panas tengok-tengok buka aurat dah. Kan? Bila ada masalah je, mulut tak boleh kontrol. Mengata orang je. Yang kedua, untuk Allah memilih para syuhada. Ini tak termasuk lagi lah, belum lah. Lambat lagi ni. Dan yang ketiga, untuk Allah ampunkan dosa kita. Jadi pelik tak kalau ada orang Islam di zaman kita sekarang yang belajar agama, yang solat, yang pergi haji umrah, ada sifat munafik? Pelik tak? Tak pelik. Kenapa tak pelik? Zaman Nabi, sahabat Nabi pun ada munafik. Yang salat belakang Nabi, yang dengar tazkirah Nabi, yang pergi berjihad bersama Nabi, yang bersedekah bersama Nabi pun munafik. Kan? Yang ikut kelas tadabbur mungkin ada tak sifat munafik? Tengoklah bila Allah uji nanti. Sebab tu buka surah Al-Anbiya ayat 35. Oh, buku 2:35. Tak, dia tak sabar, tak tukar bateri lah. 9:30. 10:30. Oh, 10:30. Masa macam awal je, sebab 2 minggu tak ada kelas lah. Buka surah Al-Anbiya. Kullu nafsin wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Okey. Cuba terjemah. Kullu nafsin, setiap jiwa, za'iqah. Za'iqah daripada zuk. Zuk ni mana? Rasa. Biasa dalam bahasa zuk ni dia rasa dengan lidah. Tapi di sini bila mati rasa dengan apa? Hati, perasaan. Jadi Allah pinjam perkataan rasa dengan lidah, Allah guna untuk rasa dengan hati. Sebab mati ni dia tak bukan rasa dengan lidah, tapi dia rasa dengan perasaan ataupun hati. Setiap jiwa akan rasa kematian. Kemudian sementara proses nak mati, Allah kata apa? Wa nabluukum. Kami uji kamu. Fa'il mudhari'. Kami akan sentiasa uji kamu. Apa bentuk ujian? Satu, syar. Yang kedua, khair. Syar apa mana? Apa yang kita tak suka? Kejahatan, musibah, sakit, miskin, orang maki kita. Wal khair, apa-apa yang kita suka.
Dua je hujan, tak ada tiga. Betul tak? Yang kita suka ataupun kita tak suka. Tapi biasa orang rasa dia diuji oleh Allah bila? Syar. Bila dia dapat khair, dia tak rasa Allah. Betul? Salah faham. Bila dia sakit, dia kata Allah sedang menguji saya. Bila sihat, Alhamdulillah. Allah tak uji ke? Sebenarnya ujian yang paling bahaya ketika sakit ke ketika sihat? Ketika sihat. Dua nikmat yang paling ramai manusia tertipu, iaitu masa lapang ke masa sibuk? Masa lapang. Yang kedua, sihat ke sakit? Tapi dia salah faham. Dia kata masa dia sakit Allah uji dia. Tak. Ramai tertipu ialah bila masa ni khair. Kemudian semua tu adalah fitnah. Allah kata nablu uji. Fitnah pun ujian. Boleh faham tak? Kami, kalau kita terjemah harfiah, kami akan sentiasa menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian. Seolah disebut dua kali. Sebenarnya dalam tafsir ulama mengatakan Allah nak menegaskan ujian adalah satu kemestian. Untuk apa? Nak tengok siapa beriman, siapa munafik. Mesti. Nak tengok siapa yang nak hapuskan dosa-dosa orang yang beriman. Bolehkah? Sebab itulah bila kita orang beriman dah faham hidup adalah ujian, satu proses yang wajib. Maka orang beriman bila diuji, macam mana perasaan dia? Bila diuji dengan nikmat, apa perasaan orang beriman? Syukur dan semakin taat, bukan semakin sombong. Dan bila diuji dengan musibah, sabar. Jadi akhirnya tidak ada keluhan bagi orang beriman. Tidak ada sedih, tidak ada risau. Sebab semua adalah, saya bagi analogikan, bila kita masa sekolah, pergi sekolah daripada tahun 1, 6 tahun sampai tahun 6, kemudian masuk sekolah menengah lagi kan, 5 tahun sampai SPM, jarang kita mengeluh ataupun kita tak mengeluh. Kenapa? Pagi-pagi balik petang 11 tahun. Kenapa? Mak bapak kita pun hantar kita pergi ambil kita dengan sabar. Kenapa? Ya Allah uji sebenarnya lebih mudah. Solat 5 waktu, bukan pagi sampai malam. Yang mak bapak suruh ataupun kerajaan suruh lagi berat, pagi sampai petang 11 tahun. Sabar aja. Kenapa? Sebab mindset dia faham hidup adalah untuk mendapat kesenangan kat dunia, dan untuk dapat kesenangan kena ada proses dia. Bila dia faham target untuk dapat kesenangan, proses tu dia tak kisah pun. Sebab dalam kepala aku nak senang. Proses ni satu kemestian. Betul kan? Tapi bila bab agama, dia akan dapat kesenangan yang kekal abadi. Dan proses ujian tu juga satu kemestian, sama dengan urusan dunia. Tapi asyik mengeluh je. Kenapa? Sakit mengeluh, penat mengeluh, sakit belakang mengeluh. Imam baca panjang, merepek. Saya masa kat Turki, dua keadaan saya solat. Kalau masjid Turki, imam Turki baca Fatihah satu nafas. Lepas Fatihah satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allahu akbar. Kita baru nak start bismillah, nak baca Fatihah, dia rukuk dah. Lepas tu saya pergi tempat orang Syria, macam perkampungan dia lah. Dia bukan masjid, tapi dia sewa satu tempat, dia solat sama-sama dia. Satu rakaat, dua muka surat. Dua keadaan yang sangat berbeza. Orang yang nak khusyuk solat dan nak solat diterima, dia tak pentingkan pendek, dia tak pentingkan cepat, dia pentingkan kualiti. Orang yang tak pentingkan khusyuk, dia nak cepat sudah, satu ayat. Ada dia baca satu ayat, mudhammatani satu ayat, Allahu Akbar. Saya mula-mula ada pelajar Malaysia di Turki cerita kat saya macam tak percaya je. Bila saya solat, rupa-rupanya betul. Ada tak di Malaysia lepas Fatihah baca satu ayat je? Satu ayat rukuk, ada tak? Tak ada. Di Turki satu kebiasaan. Kebanyakan masjid satu ayat.
Kan? Allah uji apa tu? Allah uji dengan solat tarawih je. Itu pun kamu tak sabar. Nak satu ayat daripada 6,000 ayat Mudhammatah ni. Okey? Jadi, last sekali Allah kata apa? Semua akan mati. Dalam proses sebelum mati, ujian. Ujian ada 2 jenis. Syar, khair. Kemudian Allah kata, wa ilaina, dan hanya kepada kami, kamu dikembalikan untuk apa? Setiap ujian mesti ada balasannya. Jadi untuk bagi balasan, ada kematian. Lepas mati, balasan pada ujian. Sebab itulah, bagi orang beriman, bila syar, sabar, reda. Bila khair, syukur. Semoga kita mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah. Saya nak sebut satu lagi ayat. Qadha 2 minggu. Biasa kita buat kelas bulan Ramadan, kita buat lepas pukul 12 kan? Yang 10 akhir Ramadan. Kan? Pukul 12 kan? Habis pukul 1 kan? Ni awal lagi, pukul 11.30 baru. Cuba buka ayat ni. Satu Surah At-Taubah. Ayat 46. Surah At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruj uddatan walakin karihallahu fasabbatahu faqila untuk ma'al qaid. Okey. Ini hasil daripada ujian. Allah dapat tahu siapa munafik, siapa yang berdusta. Ini kisah dalam peperangan Tabuk. Allah kata walau dan jikalau aradu, mereka iaitu orang munafik ingin al-khuruj, keluar berperang. Kalau betul mereka nak keluar berperang, ikhlas, apa mereka buat? La a'addu, pasti mereka bersedia dengan uddah persiapan. Dari segi makanan ke, kelengkapan senjata ke, pasti kalau ikhlas, mereka buat persiapan. Tapi bila mereka tak buat persiapan, itu tanda apa? Mereka sebenarnya tak nak keluar. Dan itulah sifat orang munafik. Maka sebab mereka, Allah tahu mereka tak nak keluar, buktinya tak ada persiapan. Apa Allah timpa pada mereka ni? Walakin karihallah, akan tetapi Allah benci. Allah tak suka imbi'asahum. Mereka pergi berperang, Allah tak suka. Sebab apa? Sebab mereka memang tak nak. Bila Allah tak suka, apa Allah buat? Wasabbatahum, Allah jadikan mereka malas dan rasa berat untuk pergi berperang. Dan wakilah, dan dikata pada mereka, ada dalam tafsir mengatakan yang berkata ialah syaitan. Syaitan berkata pada siapa ni? Orang munafik. Oh Qa'udu, duduklah kamu bersama orang yang duduk. Siapa? Siapa yang biasa duduk tak pergi berperang? Perempuan, budak-budak. Jadi orang munafik, tarah dia sama dengan perempuan. Apa pengajaran daripada ayat ni? Kalau kita malas beribadat, malah puasa, malah solat tarawih, malah bangun malam, malah baca Quran, malah pergi kalau tadabbur, takut-takut ada sifat munafik. Apa bukti kita malas? Kita tak buat persiapan. Kalau kita nak pergi, mesti ada tanda-tanda kita betul-betul nak. Bila kita tak nak, kita tak buat persiapan. Bila tak buat persiapan, Allah benci kita solat. Allah benci kita puasa. Allah benci kita pergi kelas tadabbur. Jadi Allah jadikan kita rasa berat je, malas je. Satu bebanan. Boleh?
Sebab tu orang beriman, semua benda yang berat jadi mudah. Allah permudahkan. Boleh faham? Ayat ni menakutkan. Siapa yang jenis malas beribadat, takut-takut dia ada sifat munafik. Okey, cukup ah. Okey, sebab waktu dah lewat. Jadi kita tutup ah. Ada soalan ke? Tak ada kan? Tak ada? Ha? Kelas? Okey. Jadi cukup setakat ni. Kita jumpa lagi kelas sambungan besok di waktu yang sama pukul 10 suku insya-Allah. Dan pagi Jumaat pun ada kelas pagi Jumaat. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم